أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat bertemu lagi di kelas kita, iaitu ibadat qauliyah, yang mana malam ini merupakan giliran untuk kita muzakarah bersama dari kitab ataupun kutayyib, kitab kecil, iaitu Perisai Muslim, yang mana rakaman ini ataupun kelas ini adalah kelas yang ke-18. Kelas yang ke-18 ikut recording kita ataupun simpanan kita di channel YouTube, untuk sama-sama kita manfaatkanlah. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, masih lagi kita memerlukan perbincangan dan juga memerlukan ilmu-ilmu yang akan membantu dan menambah baik amalan kita, ibadah seharian kita. Dan Alhamdulillah, dengan kelas ini dan juga kelas yang berbentuk bacaan itu, banyak sangat insya-Allah kita cuba lakukan, dan dalam banyak-banyak tu insya-Allah kita harap ada jugalah yang berkesan ataupun yang memberi kesan kepada ibadah kita, dan sekaligus kita mengharapkan bila memberi kesan baik kepada ibadah-ibadah kita, maka yang paling kita harapkan iaitulah qabul, terimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, redanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita lakukan untuknya, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan malam ni. Saya akan paparkan kita punya screen, insya-Allah. Okey, mengikut susunan kitab saya di sini, kitab Hisnul Muslim, muka surat yang ke-19, muka surat yang ke-19, masih lagi dalam tajuk doa istiftah. Doa istiftah, dan juga kita punya zikir yang ke-31. Zikir keseluruhan dan kesemuanya daripada awal kitab kita dah belajar sampai ke saat ini ataupun sampai ke kelas malam ini. Zikir ini adalah zikir yang ke-31. Alhamdulillah. Okey, malam ni insya-Allah kita nak cuba habiskan semuanya doa doa yang ada, supaya kita boleh masuk tajuk barulah. Sebab kita dah lama dah, dah banyak minggu dalam dalam tajuk yang sama, iaitulah ibadat, doa istiftah sahaja. Dan Alhamdulillah, antara kita dah tambah macam-macam zikir. Kalau dulu kita mulakan dengan satu dua zikir sahaja yang kita lancar, mungkin paling banyak 3 zikir kita lancar dan kita amalkan dalam doa istiftah. Sekarang ni, yang ini yang kelima. Ni doa yang kelima dah, ataupun zikir yang kelima yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita dah tambah dah daripada satu 2 3 tu dah sampai 4 5. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba habiskan yang kelima dan yang keenam. Dia ada 6 semua. Jadi panjang sangat sebenarnya kalau nak bacakan semua-semuanya, maka tak semestinya lah. Kita pilih sahaja yang mana lebih lancar, dan lebih afdalnya kalau bolehlah kita tukar-tukarkan. Kalau boleh kita tukar-tukarkan. Dari lagi pun dalam zikir-zikir ini pun ada yang dinyatakan oleh perawi-perawi sahabat-sahabat Nabi SAW mengikut bila Nabi baca. Ada yang dibacakan waktu malam, ada yang dibacakan secara umum. Jadi kita pilihlah ikut kesesuaian dan juga kelancaran kita untuk kita amalkan seperti mana diajar oleh Nabi SAW. Okey, untuk zikir malam ni marilah sama-sama ikut saya baca dulu, dan lepas tu kita cuba terjemahkan dan kita cuba syarahkan insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbaru kabira. Allahu akbar kabira. Allahu akbaru kabira.
Allahu الله Akbar أكبر kabira. كبيرا Allahu akbaru kabira. Allahu الله Akbar أكبر kabira. كبيرا Walhamdulillahi kathira. والحمد لله Walhamdulillahi kathir. كثيرا Walhamdulillahi kathira. والحمد Walhamdulillahi لله kathira. كثيرا Walhamdulillahi kathira. والحمد Walhamdulillahi لله kathira. كثيرا Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaitan A'udzu أعوذ billahi minasy بالله syaitan min nafkhih min من nafkhih wa nafthih ونفثه wa hamzih. وحمزه وحمده Wa hamzih. Okey, ada wa hamzih. Okey, habis. Itulah وحمزه. okey. Itulah doa kita ataupun zikir kita pada malam ini yang kalau kita perhatikan dia adalah yang sikit daripada apa yang kita selalu baca. Okey, ini zikir yang kelima ini selalunya kita baca yang pertama ni. Selalunya kita baca yang pertama. Zikir pertama dalam setiap solat kita. Bila-bila kita solat fardu, kita akan mulakan dengan Allahu Akbar. Lepas takbiratul ihram, terus kita baca Allahu Akbaru kabira. Okey, perhatikan di sini jelasnya bila kita nak sambung, ru tu dihidupkan. Ni banyak yang kita tegur. Allahu Akbar kabira, matikan ra. Ru tu dimatikan. Di sini jelasnya tengok ru tu dihidupkan. Maknanya bagi dhammah. Jadi jangan kita baca Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Itu salah dari segi bahasa Arab. Okay, jadi kalau nak sambung ru. Jadi mungkinlah kita selalu baca mati sebab zikir Allahu Akbar sahaja tu mati kan. Tiba-tiba nak tambah kabira tu. Jadi tambah tanpa kita hidupkan ru tu. Itu je. Mungkin kita tak perasan. Jadi bila dah nampak di depan kita ni, ru tu memang kalau nak sambung, lagi-lagi doa istiftah ini, nak kena hidupkan ru tu. Allahu Akbaru kabira. Okey, yang lain juga yang kita perasan di sini, tengok berulang-ulang dia. Allahu Akbaru kabira sampai 3 kali, Alhamdulillah kathira sampai 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila, sebenarnya 3 kali juga tu. Dia tulis thalathan. Thalathan maknanya diulang 3 kali juga. Lepas tu barulah a'udzubillahi minasyaitanir min nafthihi wa nafthihi wa hamzih. Okey, ini zikir komplit begini. Beginilah susunannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca dari sumbernya sekejap lagi. Jadi bezakan antara yang kita baca selalu dengan zikir ini yang asal ini. Jadi siapa-siapa nak tambah, siapa-siapa nak kekalkan, dah tunggu dulu. Nanti kita bahaskan satu persatu. Boleh yang kita baca tu betul tak betul ataupun yang ini lebih afdal, kita tengok yang mana. Okey. Selalunya saya akan pindah kita semua pergi ke syarahan. Syarahan kepada kitab ini yang berada di dalam kitab satu lagi yang disyarahkan sendiri oleh pengarang kitab ini juga. Pengarang kitab ini juga. Kalau kita tengok dalam kitab syarahannya pun dia ambil sebiji seperti mana dalam kitab kecilnya dia pilih yang ini. Kalau tengok dari hadis-hadis yang diambilnya dalam syarahannya, ada beberapa hadis yang menjelaskan bacaan Nabi SAW dalam solat akan zikir ini. Hadis yang pertamanya daripada Jubair ibnu Mut'im annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan. Qala Amru la adri ayya salatin hi. Faqala Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira sampai habis. Lafaz ini daripada Sahih Abu Dawud, daripada Sahih Abu Dawud. Syarahan ini ataupun sumber ini daripada sahabat yang bernama Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im menjelaskan ataupun meriwayatkan bahawasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depannya dia mendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat, Nabi sedang solat tapi di sini tak dijelaskan, perawi tak dijelaskan, tak tahu solat yang mana. Tak ditayinkan solat yang mana. Jubair itu tak memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Cuma dia sebut solatan. Nakirah maknanya secara umum akan solat. Maka sahabat ini melihat dan juga mendapati bahawa Nabi membaca dalam solat itu
doa tadi ataupun zikir yang kita baca dengan mengulang-ulangkan 3 kali setiap Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, 3 3 3, barulah baca a'udzubillahi minasyaitanir min nafthihi wa nafthihi wa hamzih. Sampai situ. Ini satu. Yang keduanya, lafaz Ibnu Majah. Dalam Sahih Ibnu Majah pula, dalam kitab hadis Ibnu Majah, daripada Jubair juga. Daripada Jubair juga. Tapi di sini bezanya, dia ada Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jubair pula cerita pula kepada sahabat yang lain, dia cerita yang sama tapi ada tambahan sikit, ada lain sikit dari segi bacaan. Allahu Akbaru kabira 3 kali, alhamdulillah katsira 3 kali, subhanallah bukratan wa asila 3 kali, tetapi doa tu, isti'azah itu dia tambah Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim. Yang atas tadi a'udzubillah terus, tak ada Allahumma dan tak ada rajim. Yang bawah ni ada rajim. Okey, tak apa, kita baca dulu. Baca dulu nanti kita hurai satu-satu. Pergi tengok yang ketiga, daripada Ahmad, wa lafzu Ahmad, dalam apa tu, Musnadul Imam Ibnu Ahmad, Musnadul Imam Ahmad. Musnadul Imam Ahmad maknanya kitab hadis ataupun hadis-hadis yang dikumpulkan dalam Musnad Imam Ahmad ini, daripada Jubair juga. Jadi perawi-perawi yang sama ni, semuanya daripada sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Bahawasa dia berkata sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi at-tatawwu'. Ini Jubair ini dalam hadis ini yang diriwayat oleh Imam Ahmad ini, dijelaskan, ditakyin pula bahawasanya Nabi membaca doa ini ketika solat tatawwu'. Tatawwu' ni maknanya solat-solat bukannya solat fardu, solat sunnah, apa sahaja sunnah. Nabi baca apa? Nabi baca Allahu Akbaru kabira 3 kali, walhamdulillah katsira 3 kali, wa subhanallah bukratan wa asila 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey. Jadi apa beza di sini dengan lafaz yang tadi? Beza daripada lafaz Imam Ahmad dengan Ibnu Majah ni adalah Ibnu Majah tak disebutkan solat apa, tapi lafaz Ahmad ditentukan, iaitulah pada solat sunnah. Okey. Lepas tu dalam hadis ini juga, qultu, Jubair ibnu Mut'im ini dia tanya pula, ya Rasulullah, apa itu hamzihi, apa itu nafthihi, apa itu nafthihi? Ma hamzuhu wa nafthuhu wa nafkhuh? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma hamzuhu fal mu'tatu allati ta'khudhu ibn Adam, wa amma nafkhu al-kibr, wa nafthuhu asy-syi'r. Tak apa, nanti kita terjemahkan satu-satu. Kita habiskan dalil dulu. Okey, ambil yang terakhir ini daripada Imam Muslim. Okey, daripada Muslim, daripada Abdullah ibnu Amr, ibnu Umar, ibnu Umar. Ibnu Amr lain, Ibnu Umar lain. Ini Abdullah ibnu Umar sendiri, anak kepada Umar bin Khattab lah ni. Jadi Jubair bin Mut'im, ini bukan. Ini Abdullah ibnu Umar sendiri, anak kepada Umar bin Khattab, mendengar. Qala, bukan mendengar, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami sedang solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita ni? Anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Satu masa, satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat dan sahabat-sahabat solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rajulun minal qaum. Tiba-tiba berkata ataupun membaca seseorang daripada yang ramai-ramai itu, daripada kalangan sahabat yang salat bersama Nabi. Apa yang dia kata, apa yang dia baca? Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang kita baca ni. Yang ini kita baca yang tak ada ulang-ulangnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimata kadza wa kadza. Dan Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya masa mana ni? Dah tentunya lepas solat lah. Lepas habis solat tu. Jadi situasinya mungkin kita boleh bayangkan, bila solat berjamaah Nabi SAW imam, bila Nabi takbir Allahu Akbar, mungkin didengar, maknanya terdengar suara kecil, suara halus, dibaca oleh seseorang ini. Apa yang dia bacanya? Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ada sahabat-sahabat yang perasan,
Termasuknya Abdullah bin Umar perasan yang seorang ni baca, dan Nabi juga perasan. Nabi pun dengar juga seseorang ini membaca zikir ini. Maka bila habis solat, Nabi tanya. Rasulullah bertanya, manil qail? Siapa yang berkata ataupun siapa yang membaca kalimah kadza wa kadza? Maknanya kalimah sekian kalimah. Yang itulah zikir tadilah, Allahu akbaru kabir sampai habis. Qala rajulun minal qaumi ana. Maka mengakulah ataupun menjawablah seseorang yang membaca tadi, berkatanya, ana, ya, saya ya Rasulullah. Qala ajibtu laha. Nabi SAW, ajibtu laha. Nabi SAW suka, dan juga Nabi SAW hairan, ataupun Nabi SAW ada sesuatu yang Nabi SAW gembira dengan apa yang dibaca. Kenapa Nabi SAW suka dan juga gembira? Futihat laha abwabus sama. Nabi diperlihatkan ketika dibaca zikir-zikir tadi, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalimah-kalimah tadi. Untuk zikir tadilah. Untuk zikir tadi, untuk lafaz tadi, ketika seseorang itu membaca di sisi Nabi SAW waktu Nabi ada, maka dengan bacaan zikir tadi, terbukanya pintu-pintu langit dan Nabi diperlihatkan dengan besarnya, agungnya, hebatnya zikir Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila yang dibaca di dalam solat sebagai doa istiftah. Maka berkatanya Ibnu Umar, qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Maka Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berkata, fama taraktuhunna, maka bermulalah dari saat itu aku tak pernah tinggal amalan ini ataupun zikir ini. Semenjak aku mendengar Nabi SAW baca, Nabi SAW mengiyakan, Nabi SAW suka dan Nabi SAW setuju, maka aku tak pernah tinggal doa ini ataupun zikir ini. Hebatnya zikir ini yang kita alhamdulillah menjadi pilihan kita bacanya. Okey. Jadi satu pengajaran yang sangat-sangat contoh baik yang kita boleh belajar terus direct di sini, iaitulah daripada Ibnu Umar di sini. Kalau kita tengok siapa yang mulakan bacaan tadi, siapa yang mulakan, boleh dikatakan mengadakan daripada tak ada, sebelum ni tak ada orang baca, tiba-tiba ada seseorang itu majhul. Seseorang itu tak diberi nama pun, tak ditasmiah, tak diberi nama pun dalam hadis ini. Maknanya mungkin tak perlu nak beri nama siapanya sampai Nabi setuju, sampai terbukanya pintu-pintu langit. Tak diberi nama pun, tak hebat pun. Kalau kita lah, bukan kita lah, di zaman kita lah, kalau lah berlaku sini, orang ini siap-siap, astagfirullahalazim, boleh berlaku khurafat macam-macam ni. Kalau orang biasa-biasa sekarang ni dakwa kata dia jumpa malam Lailatul Qadar pun, orang berduyun-duyun pergi rumah dia minta ini macam-macam. Ini di depan Nabi SAW dan Nabi setuju dengan apa yang dia baca dan terbukanya pintu-pintu langit. Tak disebut pun nama orang di sini. Itu satu hal. Itulah Islam. Islam bukan ambil daripada orang-orang macam ni. Walaupun sehebat-hebat macam ni dan dah terbukti di depan Nabi, Nabi mengiyakan sampai Nabi berkata disebabkan orang ni baca, pintu-pintu langit terbuka disebabkan orang tu baca. Maknanya hebat orang tu. Tapi tak perlu pun nak sebut siapa di sini, tak perlu nak besar-besar. Dan yang kedua yang kita nak belajar di sini, Ibnu Umar, tengok kata-kata Ibnu Umar ni. Ibnu Umar sangat-sangat berlapik. Sangat-sangat inilah yang namanya pengikut Nabi. Nabi itu sebagai ikutan. Apa yang katanya Ibnu Umar? Aku tak tinggal semenjak aku dengar Nabi Rasulullah tadi berkata. Sedangkan yang berkata tadi ataupun yang mula baca tadi bukan Nabi. Nabi hanya mengiyakan, setuju dengan yang dibaca oleh seseorang itu. Tapi nak katanya Islam ini, amalan ini, walaupun sunnah, walaupun hanya pahala sahaja biasa, bukannya hukum hakam sah batal, bukan datang daripada orang biasa, mesti nak kena daripada Nabi SAW. Dalam cerita ni jelas-jelas yang bacanya bukan Nabi, yang bacanya orang lain, sahabat lain, tak diberi nama pun. Tetapi Ibnu Umar
nak tunjuk kepada kita supaya apa sahaja urusan Islam biar dari Nabi sendiri. Walaupun dari surah ini, gambaran ini bukan Nabi baca, tapi dia sebut Nabi berkata itu. Nabi berkata di sini maknanya Nabi mengiyakan. Sebab sunnah Nabi ini terbagi kepada 3. Qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Sama ada Nabi sabda, ataupun Nabi buat, ataupun Nabi mengiyakan apa-apa yang ditunjuk ataupun yang dimulakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau kita istilah mudah-mudah, istilah kasarnya, apa yang direka oleh sahabat-sahabat, yang dimulakan, yang diada-adakan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka Nabi mengiyakan. Daripada situlah jadi sunnah Nabi. Sunnatum muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Barulah betul-betul namanya syariat Islam, namanya datangnya dari Islam, namanya itulah sunnah Nabi, itulah yang disuka oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini betul-betul lah kalau kita tengok hadis-hadis sangat-sangat halus, sangat-sangat cermat supaya Islam ini bukan mudah untuk dimasuk-masukkan, diada-adakan, ditambah-tambahkan. Islam ini ada sempadannya. Islam ini ada garisannya. Islam ini yang paling sejati sekali yang dibawa oleh Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi SAW daripada awal sampai akhir hayatnya. Itu sahaja Islam yang terselamat, yang terjamin. Yang mana dalam khutbah saya tak tahulah di tempat-tempat lain. Baru ni kalau di Kelantan memang menekankan tentang ahli sunnah wal jamaah. Dan disyarahkan ahli sunnah wal jamaah betul-betul apa yang disebut oleh Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku bawa dan apa yang diikut oleh sahabat-sahabatku. Jelas sekali. Jadi dalam khutbah dibaca di depan khalayak ramai pun itu disebutkan. Itu ya ahli sunnah wal jamaah. Apa yang Nabi bawa, apa yang sahabat ikut. Jadi yang baru-baru sekarang ini yang ditimbul-timbul isu yang direka-reka, ditambah-tambah itu bukannya Nabi yang bawa, itu bukannya sahabat yang ikut Nabi, hanya rekaan, tambahan, usaha orang-orang terkemudian. Yang itu antara kabul ataupun tidak terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam dah komplit, Islam dah kamal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam dah sempurna di zaman Nabi sampai kepada zaman kita ini. Kalaulah kita hanya mencukupi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang paling selamat. Bila kita nak bahaskan hal-hal gini nanti orang kata, kalau benda-benda tu tak ada di zaman Nabi, ya, yang tak ada di zaman Nabi tu biarlah. Bila dah tak ada zaman Nabi, jadi kita ikutlah zaman kita. Tetapi yang dah ada zaman Nabi, kita kenapa tak nak hidup yang itu, nak tambah-tambah yang di zaman kita pula. Jadi ikut kepada keadaan tu dan apa ibadat yang kita nak buatkan. Kalau dah tak ada di zaman Nabi, jangan kita ada-adakan. Tapi kalau situasi keadaan tertentu tak berlaku di zaman Nabi, maka kerja ulama, tugas ulama lah kemudian ini untuk nak mengeluarkan hukum berdasarkan dan berpandukan dirujuk kepada asal Al-Quran dan Sunnah juga. Mencari apa sahaja yang boleh kita bergantung dengan nas-nas yang ada mengait dengan apa isu baru, terbaru yang berlaku di zaman kita, tak pernah berlaku di zaman Nabi. Maka dikaitkan dengan dinamakan nas-nas yang menyokong peristiwa-peristiwa ataupun apa-apa kejadian di zaman sekarang ini, barulah boleh dijadikan sebagai ijma' ke qiyas ke apa sajalah hukum-hukum baru di sini. Masya Allah. Okey. Jadi saya mula dengan mukaddimah yang terus masuk pada perbincangan. Jadi kita patah balik, tengok makna pula. Kita patah balik, tengok makna dan kita buat kesimpulan sekejap. Okey. Dari segi maknanya, kenapa zikir ini sampai terbuka pintu-pintu langit? Dan sampai beberapa hadis daripada Jubair, daripada Abdullah bin Umar, Jubair sampai 2, 3, 4 hadis. 2, 3, 4 cara dia mengajarkan ataupun dia menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Menunjukkan bahawasanya zikir ini sangat-sangat mudah, penting dan kerap dibacanya oleh Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah kita tengok dan kita boleh baca dan kita boleh amalkan. Cuma untuk malam ni, untuk kelas kita malam ni, mungkin kita ada bonus sikit, kita ada tambah sikit. Kalau selalunya kita baca seperti mana di riwayat Imam Muslim tadi, daripada Abdullah ibn Umar
yang selalu kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai situ. Tapi sebenarnya ada tambahan dan bonus kita pada malam ini, kita tengoklah kepada zikir yang bersama kita, iaitulah mengulang sampai 3 kali. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitan min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ataupun Allahumma inni a'udzu bika minasyaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Jadi kita tengok pilih riwayat mana ataupun uh, zikir mana yang mudah bagi kita. Bagi saya, cubalah kita tambah. Cubalah kita tambah. Dan sebelum kita nak tengok makna, cuba kita cuba kita himpunkan, jamakkan antara hadis-hadis ini. Macam mana di sini Nabi baca 3 kali. Jubair ibn Mut'im, sahabat yang bernama Jubair ibn Mut'im ini, dia dengar Nabi baca 3 kali. Dan sedangkan dalam riwayat Imam Muslim tadi yang lebih kuat tadi, Nabi dengar sahabat ataupun seorang itu baca 1 kali saja. Okey. Lepas tu kenapa berbilang-bilang, yang ini ada, yang ini dah ada, kenapa dah ulang-ulang sampai 2, 3, 4 kali? Semuanya kalau kita perhatikan, dia ada perbezaan yang kecil saja ataupun ada tambah lebih kurang. Yang ini a'udzubillah, yang satu lagi Allahumma inni a'udzubika. Ada syaitanir rajim, dan ini tak ada rajim pula. Dan yang dalam riwayat Muslim tadi tak ada doa ini, hanya baca doa zikir yang kita baca selalu tu. Itu yang berbilang-berbilang ni. Tapi kalau kita yang nak untung, kita bacalah semua. Kita pilih mana satu yang ada tambahan ini untuk kita tambah lagi dalam amalan kita. Okey, kembali kepada soalan saya tadi. Kenapa yang ini baca 3 kali dan dalam riwayat Muslim 1 kali sahaja? Okey, jadi mungkin kalau kita nak kepada jawapan yang confirmnya, kita boleh tengok, kita boleh rujuk ataupun pakar hadis ni, siapa yang mendalam dalam ilmu hadis, dia boleh tengok sejarah ataupun peristiwa yang Nabi dengar daripada seseorang tadi, bila berlakunya. Selalunya dia akan terjawablah. Kenapa berlaku di sini 3 kali, dan sana 1 kali. Jadi mengikut kedudukannya, barangkali dan paling sorehnya yang kita boleh faham, pertama kali Nabi dengar daripada seseorang itu dan Nabi mengiyakan. Bila Nabi mengiyakan, dah jadi sunnah. Dan bila Nabi mengiyakan, Nabi sendiri pula baca. Bila Nabi baca, Nabi ulang sampai 3 kali. Jadi kita boleh faham di sini, yang riwayat Muslim tadi, yang dibaca 1 kali itu hanya permulaan. Mula-mula sekali nak wujudnya, nak disyariatkan, nak jadi sunnahnya, berzikir ini, seseorang itu membaca dan Nabi setuju. Disebabkan Nabi diperlihatkan, Nabi nampak terbukanya pintu-pintu langit. Bila Nabi dah setuju, Nabi dah mengiyakan amalan ini, Nabi pula baca. Bila Nabi baca, di sinilah riwayat Jubair bin Mut'im, dia mendengar Nabi baca ulang sampai 3 kali. Jadi pada asalnya di sini 1 kali, tapi bila Nabi dah baca, Nabi baca ulang sampai 3 kali. Jadi tak salah pun kalau nak baca 1 kali pun boleh. Kalau nak ulang sampai 3 kali seperti mana dalam hadis ini pun boleh. Jadi tambah satu lagi, dalam zikir ini pula ada isti'adzah, ada doa, kita mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dari syaitan, yang isti'adzah di sini ada nafthihi, hamzi, nanti kita syarahkan. Okey, maknanya lebih kurang Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, 3 kali berulang-ulang ni makna yang satulah. Allahu akbaru kabira, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, kabira, agungnya seagung-agungnya, maknanya besarnya sebesar-besarnya, tak ada tandingnya, tak ada yang makhluk nak sama dengannya, ataupun tak ada siapa pun yang boleh bersifat dengan sifat akbar. Akbar ni sifat mubalaghah, sifat makna yang lebih besar dan lebih berganda lagi makna. Dia asalnya kabir. Kabir tu maknanya besar. Saghir, kecil. Maksilah sughra, maksilah kubra, ataupun maksilah saghirah, tawilah, qasirah, sama maknanya.
Apa tu qalqalah sughra, qalqalah kubra ni. Daripada itulah, daripada saghir kabir itulah. Apa lagi? Apa tu? Idgham mithlain saghir. Saghir. Saghir tu kecil, kabir tu besar. Bila akbar, lagi besar. Lepas tu datangnya sifat kabira di sini, maknanya bertambah-tambah lagi makna besar tu. Maknanya sebesar-besarnya Allah ni bersifat dengan maha besarnya dan maha agungnya. Bila kita sebut maha tu maknanya paling-paling besar lah. Tak ada makhluk yang sama dengannya. Kita mulakan salat ini dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di sini takkid. Kita nak mentakkidkan, kita nak menambah lagi bersungguhnya makna ini khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan selepas pada kita takbiratul ihram, dan takbiratul ihram pun kita dah mula dengan Allahu Akbar dah pun. Awal solat kita dah mula dengan Allahu Akbar dah. Lepas tu, peluk je tangan kita untuk qiyam. Terus kita puji lagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang paling tinggi sekali, iaitulah Allahu Akbaru kabira. Okey. Di sini maknanya kalau kita hadirkan sekurang-kurangnya waktu kita nak menyebut dalam takbir, setiap kali takbir intiqal, lagi-lagi takbir ihram, takbir yang mulakan solat, dan dalam zikir ini kita datangkan makna gitu ataupun fahaman kita, tadabbur kita kepada makna itu, bahawasanya Allah lah segala-galanya. Tuhan kita yang menciptakan kita, Rabbul Alamin, menciptakan sekalian alam, segala-galanya. Itu maksudnya yang kita nak hadirkan dalam diri kita, supaya kita tak terikut fikiran, gangguan, bisikan syaitan ke manusia ke sepanjang solat. Sebab tu betul-betul lah makna Allahu Akbar kabira ini betul-betul untuk nak ikatkan hati kita supaya tak boleh ke mana-mana, sebab Allah lah segala-galanya. Bila Allah segala-galanya, takkan kita boleh pergi ke tempat lain lagi. Takkan fikiran kita boleh terbang ke mana, ke sana sini lagi. Itu yang sepatutnya. Siapa yang mampu tu maknanya betul-betul dia hidup bersama solat. Tapi kalau mula dengan Allahu Akbaru kabira, tak takbir lagi dah, fikiran kita dah terus hilang, terus pergi fikir benda-benda lain. Allahul Musta'an. Tak tahulah siapa nak bantu kita lagi lah kalau zikir-zikir ini tak boleh membantu kita. Zikir pertama sangat-sangat kena dengan keadaan kita. Mudah-mudahan insya-Allah bolehlah menambah khusyuk solat kita. Walhamdulillahi katsira. Zikir yang kedua, yang awal solat kita mulakan dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, katsira yang sebanyak-banyaknya, yang sekerap-kerapnya. Kita puji Allah yang tak terputus-putusnya. Tak terputusnya. Bukan tak terputus-putus, tak terputusnya. Okey. Jadi segala puji, kita puji Allah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah yang izinkan, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berikan kita, permudahkan untuk kita lakukan solat itu, yang kita sedang solat tu. Jadi hadirkan makna ini. Kita sedang solat ini, kita mampu berdiri, mampu kita solat, berjaya kita ambil wuduk dan berdiri untuk kita tunaikan solat. Sama ada fardu, lagi-lagi fardu lah, ataupun sunnah juga. Dan juga sunnah tu, kita kena ingat, bahasanya inilah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan kebaikan untuk kita pada kali ini. Belum tentu akan datang ada lagi. Belum tentu. Dan antara ramai-ramai makhluk Allah, seramai-ramai tak terkira ni makhluk Allah di permukaan bumi ini, kitalah antara hamba yang Allah pilih untuk kita berdiri, mampu dan boleh solat. Masya Allah. Makna tu makna sangat-sangat besar nikmat kita dapat solat tu. Bukannya sikit dan bukannya remeh dan bukannya mudah sebenarnya. Berapa ramai orang yang bersihat badan, orang yang memang mampu, orang yang memang segala-galanya lah lebih mereka. Tapi kalaulah Allah tak izin untuk mereka solat, mereka tak dapat solat. Dalam surah Al-Qalam, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Bila orang-orang yang tak solat,
orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, antara keadaan yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qalam itu, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang yang hebat, mungkin di dunia ni dia milik segala-galanya, mungkin dia raja, mungkin dia lebih daripada raja, mungkin dia lebih daripada apa-apa. Bila berdiri di hadapan Allah, dan kalaulah dia tergolong dalam orang yang tak solat, ayat ini menjelaskan dan menceritakan keadaan orang-orang begitu. Mudah-mudahan kita tak tergolong. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka itu akan kelihatan di wajah mereka itu seolah-olah manusia ataupun makhluk yang paling hina. Tarhaquhum dhillah. Dhillatun. Dhillatun maknanya hina dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang begitu. Kenapa? Dan apa sebabnya? Antara asbabnya, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum sadimun. Antara asbabnya, mereka itu pernah diajak, pernah didakwah, pernah diseru oleh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum salimun, dalam keadaan mereka itu salim, dalam keadaan mereka itu sehat badan, sempurna akal fikiran, segala kemudahan kehidupan mereka itu ada, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka itu tak terima dakwah, tak ikut suruhan, tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan para rasul mereka. Ayat ini menjawab kepada ayat yang sebelumnya, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari yang Allah Subhanahu wa taala bila dah ternyata segala masir, segala kesudahan masing-masing, Allah Subhanahu wa taala akan perintah orang untuk sujud. Orang yang mampu sujud, orang yang beriman dapat sujud, tapi orang-orang yang tak pernah sujud, fala yastati'un, mereka tak boleh nak sujud. Tak boleh dan tak mampu nak sujud sebab mereka tak beriman. Dalam dunia, dalam kehidupan ujian dunia dahulu, mereka tak pernah pun sujud. Jadi waktu itu mereka tak pernah sujud, mereka tak boleh sujud, maka itulah tanda yang Allah akan Subhanahu wa taala akan letakkan mereka itu dalam golongan yang paling hina, dan tempat ketetapan buat selama-lamanya bagi mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara dalil yang kita boleh hadirkan waktu kita baca walhamdulillahi katsira. Sekurang-kurangnya kita timbulkan perasaan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat, yang mana kita tergolong dalam orang yang solat, orang yang Allah izinkan, berikan peluang untuk mampu solat di atas dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti mampu sujud, dan kita terselamatlah daripada orang-orang tadi yang Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di depan khalayak ramai waktu hari akhirat, hari pembalasan nanti. Jadi bila kita dah berterima kasih dan ucap pujian, segala puji bagi Allah itu, maka dalam keadaan kita diberi nikmat dan diberi keistimewaan ini, maka haruslah kita jaga apa yang sepatutnya, iaitulah bila dah solat, solatlah sempurna. Takut pula, ya betul, nampak boleh solat, tetapi ada juga di sana orang yang solat tak putus-putusnya, satu solat pun Allah tak terima, wal-iyazubillah. Pun takut juga, alladzina hum an salatihim sahun, orang itu solat tapi dimasukkan dalam neraka wail, fawailul lil musallin, kan? Mereka tu solat tetapi solat yang tak ikut cara Nabi, yang tak ikut cara Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendak, maka solat itu batil, solat itu ditolak, solat itu mardudatun, solat itu dipukul di atas muka orang yang solat, dilempar ke atas muka orang yang solat itu sendiri. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mardudatun maknanya dipukul, dilempar ke muka solat orang-orang yang sedang solat, sebab solat tak ikut cara Nabi yang sempurna, solat yang tak seperti mana dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam zikir alhamdulillah katsira, hadirkanlah makna-makna tadi
Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan kita zikir pula subhanallah. Subhanallahi bukratan wa asila maknanya kita senantiasa menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah, dan kita menidakkan, menjauhkan segala sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya tasbih. Setiap kali kita baca subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, makna dia tanzihullah, uh, ithbatullah, ithbatul kamal, ithbatu sifatul kamal lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan dan kita mengkhususkan segala sifat kesempurnaan hanya bagi Allah, dan kita tanzihullah anin naqais, kita mensucikan Allah, menjauhkan Allah, menjauhkan segala sifat-sifat kekurangan dari zat Allah ataupun dari Allah Subhanahu wa taala, dari diri Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya subhanallah. Bukratan wa asila, setiap masa sebenarnya. Bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Maksudnya setiap masa, setiap waktu kita tasbih Allah Subhanahu wa taala, kita baca subhanallah itu untuk kita nak meletakkan segala, mengkhususkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah dan menjauhkan segala sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis. Itu makna yang kita selalu baca pada setiap awal solat kita. Dan tambah sikit lagi, a'udzubillahi minasyaitan, dan aku memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Syaitan ini. Syaitan yang mana? Dan apa yang kita minta perlindungan dari Allah? Dengan Allah dari syaitan. Dari syaitan yang adanya nafkhihi. Nafkhihi, okey. Yang pertamanya, nafkhihi ni sifat sombong syaitan itu. Sifat sombong syaitan, min nafkhi syaitani. Sifat sombong syaitan, bahwasanya sifat itu boleh turun kepada kita. Sifat syaitan, sifat sombong syaitan itu boleh berjangkit ataupun syaitan boleh was-was, boleh tipu dan boleh bisik supaya kita terikut syaitan juga. Kalau kita perhatikan, mula-mula sekali kita mula dengan Allahu Akbaru Kabira. Allah segala-galanya. Allah sebesar-besarnya. Allah maha besar dan maha agungnya. Dan bila datang untuk kita nak halau syaitan dan nak minta perlindungan dengan Allah tu daripada apa? Daripada sifat yang berlawan dengan Allah tadi. Allahu Akbaru Kabira maknanya segala sifat kebesaran, segala sifat kemegahan, keagungan semuanya ketentuan Allah. Datang syaitan nak rebut sifat itu. Min nafkhihi, syaitan itu pun nak jadi takabur juga. Nak besar juga. Nak sombong juga seperti mana Allah. Sebab itu syaitan ini sangat-sangat dilaknat, direjam. Sebab dia nak rebut sifat kemegahan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah itu. Jadi daripada awal lagi Allah ciptakan Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa tu. Dan Allah SWT perintahkan para malaikat dan semua makhluk yang lain, maksudnya syaitan, maksudnya iblis, untuk sujud kepada Adam AS. Sujud itu, sujud sembah itu perintah Allah, bukan sembah Adam. Perintah Allah untuk nak ikut perintah Allah. Ikut ataupun tidak para malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semuanya para malaikat itu sujud. Illa iblis. Kecuali iblis istakbara. Sombong. Ingkar. Enggang. Tak nak ikut perintah Allah untuk sujud waktu itu. Maka daripada situlah Allah Subhanahu wa taala laknat, dan Allah Subhanahu wa taala halau iblis daripada rahmatnya buat selama-lamanya. At-tardu wal ib'adu ar-rahmatillah. Laknat-laknat itu Allah halau iblis daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab sifat yang paling besar sekali iaitu sifat sombong, sifat kebesaran tadi. Iblis cuba nak pakai, iblis cuba nak bersifat dengan sifat itu. Sebab itu dalam doa ini pun sesuai sangatlah kalau nak tambah doa a'udzubillah ni, sebab Allahu Akbaru Kabira, kita puji Allah dengan Allah sebesar-besarnya. Datangnya iblis, kita halau pula iblis di sini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, min nafkhihi, daripada sombongnya iblis, daripada sifat sombongnya iblis itu, bahwasanya iblis itu sombong untuk dia nak tipu kita, untuk dia nak bisik kita, untuk dia nak helah kita semuanya. Kita minta Allah jauhkan iblis itu. Sesuai sangat-sangatlah. Min nafkhihi, an-nafkhu huwal kibr. Dan
dia sebut di sini apa kaitan sombong iblis tadi. Sombong iblis tadi sebab kalau kita tak mohon Allah jaga pelihara kita, maka bila kita leka sikit dan bila kita lupa sikit, iblis ataupun syaitan akan bisik dan akan tipu kita, akan suruh kita buat itu dan ini, dan syaitan boleh menguasai kita. Itu maknanya. Bila syaitan menguasai kita, boleh kita terikut apa sahaja yang syaitan tu suruh. Sampai tahap kalaulah syaitan itu nak suruh kita jadi megah, nak jadi sombong pun boleh. Sebab itu perangai manusia antara yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu bersifat dengan takabur, megah diri, sombong, besarkan diri. Itu antaranya dosa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala murka atas hamba-Nya yang bersifat dengan sombong, sifat sombong tadi. Datangnya daripada mana manusia yang hina ini nak jadi sombong? Datang daripada iblis yang bersifat daripada awal lagi yang Allah halau daripada syurga Allah, daripada rahmat Allah itu. Sebab itu orang yang tak sedar diri, orang yang sombong diri kadang-kadang dia akan bersifat-sifat iblis yang Allah dah laknat tapi dia ikut juga. Okey, kita nampak sifat sombong ni sifat yang biasa-biasa dah. Dah ter apa orang kata? Dah terbiasa di setengah masyarakat ataupun di setengah golongan manusia ini. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan Allah jauhkan diri kita daripada bersifat sombong tadi. Tetapi kadang-kadang nampak jugalah orang manusia tu dah sifat sombong dia tu jadi sifat yang biasa bagi dia, sedangkan sangat-sangat bahaya. Sehingga kan Nabi SAW ajarkan supaya kita minta dari setiap kali kita solat daripada terikutnya sifat sombong iblis ataupun syaitan. Okey, min nafkhihi, daripada sombongnya syaitan, wa nafthihi. Sifat yang kedua yang kita minta Allah lindungi kita iaitulah nafthihi, iaitulah ayat-ayat tipu syaitan, helah syaitan. Di sini dia lebih kepada kata-kata syair, pantun-pantun ataupun kata-kata syair, kata-kata yang boleh memuji-memuji seseorang dan memuja seseorang dan boleh menghina seseorang. Itu semuanya keluar daripada mulut. Syaitan akan mula dengan kata-kata tadilah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dia akan menghiasi kata-kata, dia akan mengindahkan, dia akan menunjukkan baik-baik pada zahirnya, sedangkan ada rancangan di sebaliknya untuk nak menyesatkan, untuk nak menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan ayat-ayat berbunga tadi, ayat-ayat yang syaitan hiasi tadi, seolah-olah kata-kata syair, inilah yang kita minta Allah jauhkan kita daripada nafsihi, kata-kata syaitan yang boleh merosakkan kita ataupun menyesatkan kita. Dan kita kena berhati-hati jugalah. Orang yang banyak berkata-kata syair, orang yang banyak berpantun-pantun itu, orang yang banyak buat kata-kata tersusun, ayat-ayat tersusun itu, nak kena berhati-hati jugalah sebab itu antara sifat syaitan. Kita ada satu surah dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ini para syair tu. Para syair, orang yang bersyair, orang yang bersyair, Asy-Syu'ara. Wasy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Kata Allah, sabda Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab penyair ni, yattabi'uhumul ghawun, kebanyakan orang yang suka kepada penyair ni ataupun tukang syair ni, orang-orang yang ghawun ini lebih kepada orang yang leka, orang yang sesat, orang yang bukan di landasan yang betul. Kebanyakan penyair ni banyak tak selamatlah daripada selamat. Bukan kita nafikan semua itu tukang syair itu semuanya salah, tidak. Tapi kebanyakannya kurang selamat daripada selamat. Sebab itulah banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka berkatalah baik ataupun diam. Diam itu lebih baik.
Sebab bila lidah ni berkata, susah nak jaga. Bila terlepas, dia seperti mana terlepasnya kuda yang laju yang tak boleh patah balik lagi ataupun tak boleh undur balik lagi. Bila dah lajak, lajaklah. Dan banyaklah pepatah-pepatah Melayu kan berkenaan dengan lidah, berkenaan dengan kata-kata, berkenaan dengan mulut. Jadi kiaslah dengan kata-kata itu, kenalah dengan hadis Nabi SAW ini. Daripada kata-kata syaitan lagi, dia boleh menyesatkan kita. Jadi kita mintalah Allah jaga, peliharalah kata-kata syaitan itu supaya kita tak terikut, dan diri kita juga, kata-kata kita, jangan kita mengeluarkan kata-kata boleh merosakkan diri dan boleh merosakkan yang lain. Okay, last kali. Wa nafsihi wa hamzihi. Hamzihi ni minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada gilanya syaitan itu. Gila syaitan. Syaitan dia ada masa gilanya. Bila dia gila, dia sapu habis, dia rosakkan habis. Kadang-kadang dia boleh usik orang, dia boleh boleh merosakkan orang dengan sebab gilanya. Dia tu memang sifat dia tu karut dah, memang sifat dia tu jahat dah. Sifat dia tu memang perosak dah. Tetapi dia bertambah lagi sifat jahatnya bila dia gila. Ini boleh kita tengok dalam terjemahan ataupun dalam tafsir surah apa? Surah As-Saffat. Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafata fa atba'ahu shihabun thaqib. Kita minta Allah lindung kita. Dan okey, untuk makluman juga, awal surah As-Saffat ini beberapa ayat. Kalau saya tengok di sini beberapa ayat, boleh juga kita baca waktu siapa-siapa yang kena hasutan ke ataupun kena gangguan ke, boleh kita baca daripada ayat pertama As-Saffat boleh baca sampai ayat 16. Boleh baca sampai ayat uh, sampai ayat 14. Ayat ini surah Safat, awal surah Safat ayat pertama sampai ayat 14 yang ada kaitan dengan cerita kita. Itulah syaitan bila jadi gila. Syaitan boleh jadi gila, antara keadaan syaitan boleh jadi gila dan waktu gila itu kadang-kadang bahaya. Bahaya waktu itu, sebab itu adalah antara hadis-hadis Nabi SAW ketika petir, ketika bunyinya ketika sebelumnya maghrib. Semuanya itu kita nak kena tutup pintu, kita nak kena banyak baca zikir. Lagi-lagi waktu petir tu kita kena baca zikir ketika mendengar petir ataupun waktu berlakunya guru semua tu. Jadi semuanya itu diajar oleh Nabi SAW untuk mengelakkan daripada apa yang disebut dalam awal surah As-Saffat ini. As-Saffat ini antaranya Allah Subhanahu Wa Taala murahkan As-Saffat ayat 2, 3, 4, 5, 6 tu, dan ayat bermula daripada ayat yang ke-6. Inna zayyana sama'ad dunya bi zinatinil kawakib. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di sini Allah yang menghiasi langit itu. Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi langit dengan perhiasan al-kawakib. Al-kawakib maknanya planet-planet ataupun bulan bintang, segala bintang-bintang itu Allah hiasi langit itu dengan itulah makhluk-makhluk yang disebutkan. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dan jaga daripada semua syaitan, semua syaitan yang marid, yang syaitan yang sangat-sangat jahat. Masa bila syaitan ni jadi jahat dan jadi gila ni, marid ni maknanya bukannya dah sifat jahat. Syaitan tu memang dah jahat dah. Tambah lagi sifat marid, maknanya bertambah lagi jahat. Bila bertambah jahat ini, la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Ini semuanya ayat yang jelas apabila syaitan ini antara tugas syaitan, sifat mereka senantiasa usaha mencuba istiraqus sam', usaha mencuba mendengar dan mencuri apa sahaja ketentuan Allah. Wah, panjang pula cerita malam ni. Okey. Dalam tadbir Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluknya, Allah Subhanahu Wa Taala
mentadbir, Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan perjalanan kehidupan makhluknya ini termasuknya manusia dan jin dan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para malaikat. Waktu itu juga turun hujan, kemarau, berlakunya kematian, apa semua itu. Sebab itu walaupun qada yang tertulis di Lauhul Mahfuz tertulis dan terukir di Lauhul Mahfuz, tetapi ada qada muallaq, qada yang tergantung yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu dari semasa ke semasa, perintah dari semasa ke semasa kepada tenteranya ataupun kepada para malaikat untuk menjalankan tugas. Jadi tugas selain syaitan ini, mereka bertujuan untuk istiraqus sam', mendengar apa sahaja rancangan Allah, perintah Allah, arahan Allah. Bila mereka dapat mendengar, mencuri, dan mereka akan menggunakan untuk kejahatan mereka. Ini antaranya yang kita boleh faham dari sini, kisah yang boleh kait mengait ni. Antaranya kadang-kadang tukang sihir ni dia boleh tahu apa akan berlaku dalam masa beberapa masa 1, 2, 3 hari ke 2, 3 saat ke, padahal itu urusan Allah, padahal itu ilmu Allah. Macam mana mereka ni boleh tahu, manusia ni boleh tahu, padahal itu rahsia Allah. Inilah kadang-kadang Allah izinkan melalui syaitan yang curi mendengar tadi, dia bagi tahu kepada tukang sihir. Sebab itu tukang sihir dengan syaitan ini memang rapat sangat hubungan, sebab dia akan dapat maklumat yang terkini daripada syaitan yang mencuri mendengar daripada arahan Allah. Okey, ada ketikanya Allah izinkan. Sebab dalam kejahatan atas dunia ni banyak Allah beri, banyak Allah biarkan, banyak Allah istidraj mana Allah lepaskan sehingga seseorang itu terus hanyut. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan inilah. Jadi antaranya dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala jaga wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan banyak kalanya Allah Subhanahu Wa Taala jaga apa saja usaha syaitan yang jahat tadi, syaitan marid tadi yang cuba nak mendengar, nak mencuri dengar rahsia tadi, arahan Allah tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala yuqdhafuna min kulli janib, Allah Subhanahu Wa Taala akan jatuhkan mereka itu daripada mereka itu mungkin panjat ke langit, macam mana mereka itu maknanya keadaan mereka sama dengan kita tak boleh membayangkan macam mana mereka itu nak sampai ke langit, nak mencuri mendengar semua tu. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi mereka itu azabun wasib, akan dikenakan azab yang bersangatan di sini, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Syaitan-syaitan ataupun jin-jin yang ikut syaitan ini yang mendengar ataupun mencuri dengar, Allah Subhanahu Wa Taala akan panah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bakar dengan peti tadi. Al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Shihab ini iaitulah api yang Allah Subhanahu Wa Taala bakarkan mereka itu, dan hasil daripada itulah mereka jatuh bertaburan di atas dunia ini. Di mana mereka jatuh, di situlah mereka akan ganggu sebagai syaitan yang gila tadi. Sebab itu dalam antara ayat yang Nabi ajar dalam doa kita, wa hamzihi, apabila katakanlah ditakdirkan yang terjatuh itu kena dekat kawasan dekat-dekat dengan kita, bila kita baca doa ini, Allah pelihara kita, Allah jauhkan kegilaan syaitan yang tengah gila ini untuk nak menghasut ataupun nak merosakkan kita. Penting sangat-sangat doa ini untuk kita minta Allah lindungi kita, lindungi ahli keluarga kita min hamzihi ini. Nampaknya mudah tapi sangat-sangat penting. Boleh insya-Allah. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Boleh bercerita panjang-panjang lagi, tapi saya rasa kita nak habiskan doa yang berikutnya. Tapi sebelum kita pergi ke doa berikutnya, sikit je. Doa berikut kita tak nak detail sangat, sebab doa tu kita dah terjemah dalam kelas lain. Doa yang kita akan baca untuk penghabisan bahagian istiftah ni. Sebelum kita berpindah kepada sana, ada siapa-siapa nak bertanya tentang doa ini?
Saya nak tanya sikit. Okey, silakan. Okey, bila katakan kita mengamalkan apa ni zikir yang kita baru belajar ni tadi kan? Jadi Hmm. bermakna kita boleh gugurkan yang wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sehingga habis. Betul. Boleh sangat-sangat. Sebab wajah tu itu satu zikir yang kita dah belajar minggu lepas, Okey. berasingan. Hmm. Jadi itulah gunanya manfaatnya bila kita belajar, kita dah tahu sekarang ini wajah tu rupanya bukannya sambungan Allahu Akbar. Ini memang zikir yang sangat berasingan. Tengoklah kedudukan Allahu Akbar dalam hadis yang lain, wajah tu dalam hadis yang lain. Cuma bila kita dah baca selalu-selalu kita ingat satu ayat, satu zikir, boleh kita asingkan. Yang ini sampai sini saja, wajah tu zikir yang lain. Boleh. Okey, okey, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okey, alhamdulillah. Okay, jadi terpulanglah kalau kita nak baca riwayat ini 3333 lepas tu auzubillahi minasyaitanirrajim, tambah rajim pun boleh, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, ataupun kalau nak yang lebih lagi tadi, yang satu riwayat tadi Allahumma, ada Allahumma itu bersungguh sikit. Tengok mana tadi, Allahumma inni a'udzubika minasyaitanirrajim ni. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah katsira, walhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila, subhanallah bukratan wa asila, wa subhanallah bukratan wa asila. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru baca Fatihah terus. Ataupun kalau nak ada masa lagi nak baca doa satu lagi, wajah tu pun boleh. Kalau rasa macam panjang sangat, cukup dengan ini, nanti solat yang lain baca wajah tu pula. Begitulah. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah, saya rasa insya-Allah doa ini antara doa yang boleh kita amalkan dan mudah kita amalkan, hanya kita tambah je daripada satu kali buat 3 kali. Sebab ini antara hadis yang jelas Nabi sendiri baca. Yang baca satu kali itu Nabi mengiyakan sahaja. Nabi mengiyakan bacaan sahabat Nabi, seseorang yang sedang baca, sedang solat di belakang Nabi, bila dia baca satu kali saja Nabi mengiyakan. Tapi bila Nabi baca sendiri yang didengar oleh Jubair ibn Mut'im tadi, Nabi baca 3 kali. Jadi lebih yang Nabi baca inilah yang kita boleh ikut insya-Allah. Tak bermaknanya yang satu kali itu salah. Boleh sahaja nak baca yang satu kali, tapi bila dah kita tahu hadis ini Nabi baca 3 kali, ambillah masa sikit, pulanglah sampai 3 kali. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ummahnya yang cuba menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Ustaz Doa nak yang tanya. beri okey. Ustaz, ya, okey. Doa iftitah ni kan kita tak perlu baca bismillah kan, tapi kadang-kadang tersasul. Jadi macam mana tu? Boleh ke Ustaz? Nak, kalau kita cuba yang baru tu subhanakallah tu kadang-kadang terbismillah dahulu. Tak ada apa sebenarnya, tak ada apa, cuma tambahan daripada kita je lah. Tak sengaja, seeloknya tak perlu tambah. Tapi kalau Oh, segala ini insya-Allah dimaafkan, tapi insya-Allah tak ada apa tu, tak ada teruskan. apa tu, tak ada mencacatkan ataupun membatalkan ke apa ke, tak adalah. Ah, Cuma dibahaskan kalau dah kita terauzubillah untuk baca Fatihah, yang itu habisnya masuk untuk baca doa iftitah. okey, faham. Itu Jadi dia ada sebut dalam kitab fiqh bismillah lah. kita teruskan je lah maknanya doa iftitah tu. Ya, ya betul betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama insyaAllah. Okey, zikir yang terakhir dalam kitab Hisnul Muslim dalam bab istiftah ini adalah zikir, kalau kita tengok zikir ini yang masyhurnya zikir solat tahajud. Betul. Di sini maknanya kita akan belajar secara berkitab lah. Jadi kalau dulu-dulu kita dengar beberapa peserta qariah kita, Masya Allah, waktu ibadat qauliyah muslimah ni, ramai yang cuba baca zikir tahajud, doa tahajud, sebutlah apa saja istilahnya. Jadi malam ni betul-betul kita jumpa sendiri. Dalam kitab ini ada disebutkan dan kita akan bacalah nanti sumbernya daripada sahabat-sahabat mana. Okey, yaitulah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq
والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهي لا إله إلا أنت. Saya baca panjang, saya baca laju. Barulah masuk doa rukuk. Barulah kita nak tukar tajuk, insya-Allah kelas-kelas akan datang. Jadi doa yang saya baca panjang ni mungkin kita boleh rujuk sendiri, baca sendiri. Cuma saya nak tambah malam ini dari mana datangnya. Itu saja. Dari mana datangnya kita tengok di sini dalam syarahan. Doa ini yang kita kenal dulu-dulu, doa khusus tahajud. Kita tengok di sini. Dalam syarah ni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u min al-lail. Ini riwayat ini daripada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang hebat. Nabi SAW banyak puji Abdullah ibnu Abbas ini. Hingga kan Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimna ta'wil. Siapa yang pergi umrah, pergi Taif tu ada masjid Abdullah ibnu Abbas. Inilah Abdullah ibnu Abbas ni. Dia menceritakan hadis ini, hadis yang diceritakan yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas sendiri. Kana Nabi, dia menceritakan tentang hal Nabi SAW yad'u minal lail. Nabi SAW berdoa waktu malam, Allahumma lakal hamdu sampai habis. Lafaz ini lafzul Bukhari dalam Sahih Bukhari. Jadi bila sebut waktu malam di sini, jadi muhtamal diletakkan waktu malam sebelum solat, waktu malam dalam solat, waktu malam awal solat, waktu malam ketika ataupun tengah solat, akhir solat, semua masuk. Dan kita boleh tengok satu lagi hadis, wa fi lafdhin akhar lil Bukhari, dan Sahih Bukhari, Imam Bukhari memasukkan satu lagi riwayat dalam sahihnya daripada Ibn Abbas juga. Kana Nabi SAW idza qama minal laili yatahajjad. Ini menjelaskan lagi. Hadis tadi tak ada sebut tahajud, yang ini sebut. Ibn Abbas juga cerita dalam keadaan yang lain ataupun dalam jaluran perawi-perawi yang lain. Kana Nabi adalah Nabi SAW idza qama minal lail, apabila bangkit waktu malam, solat malam dan solat tahajud, Nabi baca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawat. Okey. Wala haula wala quwata illa billah, ada tambahan. Sama dengan zikir tadi, tapi yang last sekali tambah wala haula wala quwata illa billah. Okey. Wa fi lafdh al-Bukhari aidan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yad'u min al-lail. Ini riwayat yang sama, Ibn Abbas juga, dan Nabi SAW berdoa waktu malam. Tadi berkata ini berdoa. Ini hadis ini Imam Bukhari ataupun semuanya lah ulama-ulama sahabat-sahabat Nabi SAW sangat amanah, sangat jujur, walaupun bezanya yad'u, yaqulu, itu pun diasing-asingkan. Kalau kita asalkan nas zikirnya sama je lah. Tapi tidak. Dia datangkan asing-asing sebagai rujukan untuk dirujuk oleh kita-kita lah semua. Dan doanya hampir sama semuanya sampai habis. Wa ma asrartu ma anta wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha ghairuk. Wa qala antal haqqu wa qawluka al haqqu. Ada tambah haqqu, ada anta wa antal haqqu, tambah antal haqqu. Ada riwayat tak ada antal haqqu wa qawluka al haqqu selalu. Okey, satu lagi. Ada lagi ni. Wa fi lafdh al-Bukhari aidan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqulu kana Nabi idza tahajjada min al-lail Allahumma lakal hamdu, pergi sampainya la ilaha illa ant, sampai la ilaha illa anta sahaja. Tak ada tambahan, tak ada tambahan yang lain. Tak ada tambahan yang lain. Kalau yang ini anta ilahi la ilaha ghairuk. Yang di sini yang bawah ni la ilaha illa anta sahaja. Okey, banyak lagi. Ibn Abbas menceritakan lagi idza tahajjada minal lail, bawa riwayat yang lain la ilaha illa ant. Sampai la ilaha illa ant. Di sini bezanya tahajud. Ya di sini berdoa. Tengok Yang ini Nabi SAW berdoa waktu malam. Di sini Nabi SAW tahajud waktu malam. Itu lain-lain. Lain-lain, tapi doanya hampir sama.
Kita tengok yang dalam Muslim pula. Walafdhu Muslim an Ibn Abbas. Ibn Abbas juga cerita, tetapi yang ini Imam Muslim pilih masuk dalam sahihnya. Anna Rasulullah SAW kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil lail. Apabila waktu malam, apabila Nabi SAW solat waktu malam, Nabi baca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Jadi doanya sama juga, tapi Imam Muslim pilih yang last kali, iaitulah waktu malam, solat malam. Tak sebut tahajud, solat malam. Jadi bila sebut solat malam itu bermula daripada Isyak lagi ataupun awal Maghrib lagi dah mula waktu malam. Tapi sebut jaufi ni, bila sebut jaufi ni, dia pertengahan malam. Maknanya lepas pada jam 12. Jadi semuanya lebih kepada solat tahajud lah kalau kita tengok kesimpulannya. Kesimpulannya, doa ini khususnya Nabi SAW baca waktu solat malam, lagi-lagi solat waktu tahajud. Jadi macam kita dah pernah syarah dalam kelas-kelas kita dulu, sama ada kita nak baca sebelum solat, ataupun dalam solat, ataupun selepas solat tahajud, doa ini semuanya boleh dibacakan insya-Allah mengikut apa yang diterangkan dalam hadis-hadis yang banyak yang kita dah baca sendiri, yang saya dah bacakan untuk kita dengar semua, dan insya-Allah bolehlah jadikan sebagai rujukan. Doa ini adalah doa tahajud. Itu sahaja untuk malam ini. Saya rasa untuk doa istiftah, bahagian doa istiftah kita dah habis. Kita dah habis untuk malam ini insya-Allah sampai doa tahajud yang terakhir. Semuanya boleh baca waktu awal solat insya-Allah. Okey, sebelum kita tutup kelas, ada apa-apa soalan? Ustaz, saya nak tanya, bila Ustaz kata doa ini boleh dibaca sebelum solat, adakah ia bermakna sebelum kita membacanya sebelum kita menunaikan solat malam tu? Ya, betul. Betul. Sebab dalam Mendahului lah, hadis tadi, maknanya betul. mendahului lah ya. Ya, betul. Okey. Sebab ada riwayat mengatakan yad'u. Maknanya Nabi berdoa waktu malam. Jadi tak kaitkan dengan solat. Tak kaitkan dengan solat. Dan termasuknya lah bila bangkit daripada tidur saja kan banyak zikir-zikir dibacakan. Termasuknya zikir ini. Boleh baca sebab Nabi SAW bangkit waktu malam, Nabi berdoa dan boleh baca. Jadi semuanya ada mudahnya dan ada peluangnya insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya kita dah lambat, dah lebih masa kita. Mudah-mudahan apa yang panjang lebarnya kita bincang pada malam ini, mudah-mudahan satunya bertambah lagi ilmiah kita, bertambah lagi ilmu kepada kita. Dan sebenarnya saya tak nak detailkan satu persatu. Kalau kita nak ikut cara belajar berkitab, sebenarnya kita nak kena huraikan satu perkataan demi satu perkataan. Dan setiap kalimah tu kita nak kena faham benar-benar. Tapi bukan itu matlamat kita, bukan kita nak khatam kitab, tidak. Kita hanya nakkan kepada samarah, nak kepada faedah, nak kepada amalan terus. Jadi mudah-mudahan apa yang saya laju-laju tu sebenarnya boleh kita kupaskan lagi. Contohnya nama-nama sahabat, sejarah-sejarah sahabat, sirah-sirahnya, setiap perawi-perawi dan segala mustalah-mustalah tu boleh lagi lah kita nak detailkan, nak mendalami. Tapi matlamat Hisnul Muslim ni adalah amalan kita, ibadat qauliyah kita. Kita nak betulkan bacaan, kita nak tambahkan dalam amalan kita, ibadah kita, itu matlamat kita. Jadi siapa-siapa yang agak tertinggal ke, kurang faham ke, bolehlah bertanya, bolehlah buat pertanyaan. Kalau tak di dalam kelas ni, bolehlah menyusul nanti dalam grup kita, insya-Allah boleh tambah lagi soalan-soalan sekiranya ada apa-apa yang kurang jelas. Mudah-mudahan insya-Allah malam ni dapatlah kita tambah zikir Allahu Akbaru Kabira, ulang 3 kali, dan tambah lagi lah isti'adzah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan, nafkhihi, nafsihi dan juga hamzihi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna wa Terima kasih minkum Ustaz. taqabbalat. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Terima kasih Ustaz. Selamat Malam malam semua. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat malam. Selamat malam semua insya-Allah.